Proses yang pertama, penyaringan. Sepihan kayu, daun, tumbuhan akuatik dan bendasing yang terapung akan diasingkan melalui proses penyaringan. Bahan terampai yang lebih padat akan dibuang melalui kebuk yang akan memendapkan bahan ini di dasar. Proses yang kedua ialah proses pengudaraan. Air mentah yang dipam akan dicampurkan dengan udara di ruang pengudaraan. Proses ini menghasilkan oksigen dari atmosfera untuk melakukan pengoksidan ke atas besi dan manganis. Besi dan manganis yang asalnya larut di dalam air akan menjadi tidak larut akibat dari pengoksidan ini dan ianya akan dapat disingkirkan. Proses pengudaraan ini juga dapat membuang rasa dan bau air yang tidak menyenangkan. Proses yang ketiga ialah proses koagulasi dan flokulasi. Koagulasi bermaksud pengetulan, manakala flokulasi pula bermaksud penggumpalan. Proses ini seringkali menggunakan tawas. Hasilnya adalah pembentukan kentalan iaitu ekstrak yang boleh mendap. Proses sedimentasi tetalan yang mendap tadi akan dibenarkan mengalir melalui tangki sedimentasi untuk tempoh masa yang panjang. Supaya pemendapan berlaku dengan sempurna, kentalan ini akan melalui proses yang berbeza, iaitu menggunakan gelembung udara untuk pengampungan. Proses penapisan. Proses ini akan memisahkan mendapan dari air bersih. Air yang bersih kemudiannya akan memasuki tangki air jernih. Penapis akan dicuci menggunakan kaedah backwash. Proses seterusnya ialah proses disinfeksi dan pelarasan pH. Air di dalam tangki jernih akan disinfeksi bagi menghapuskan mikroorganisma yang masih tertinggal di dalam air selepas proses penapisan klon. Proses penapisan klon bergas digunakan untuk tujuan pembasmian kuman. Kemudian proses fluorescensi. Proses ini adalah mencampurkan air bersih dan bahan kimia sodium fluorida untuk tujuan membekalkan air dengan kandungan fluorida. Fluorida adalah untuk membantu menjaga kebersihan gigi dan mencegah graviti. Proses yang seterusnya, tangki air jernih. Proses diinspeksi dan penyerasan pH merupakan proses terakhir hingga menghasilkan air yang dirawat. Air ini kemudian akan disimpan di dalam tangki air jernih. Pengagihan air akan bermula dari tangki air jernih di loji rawatan air. Air dari tangki air jernih ini akan dipam melalui sistem saluran yang panjang bagi mengimbangi takungan air tersebut.